Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu. Okey, hari ini dalam subjek pendidikan kesihatan, kita akan belajar mengenai penyakit bawaan nyamuk. Okey, jom kita belajar. Tapi sebelum tu, kita kena tahu apakah penyakit bawaan nyamuk. Okey, penyakit bawaan nyamuk ialah penyakit yang disebabkan oleh virus atau parasit yang dipindahkan oleh nyamuk menerusi gigitan ke atas permukaan kulit manusia. Okey, maksudnya penyakit bawaan nyamuk ni adalah kerana gigitan nyamuk. Okey, kita tengok dulu apakah yang boleh menyebabkan ataupun kita tengok proses kitaran hidup nyamuk. Okey, yang pertama dia dimulai oleh seekor nyamuk dewasa yang bertelur. Okey, dalam masa 1 atau 2 hari, telur tersebut akan bertukar menjadi jentik-jentik iaitu larva. Manakala dalam tempoh 4 hingga 5 hari pula, larva tersebut ataupun jentik-jentik tersebut akan bertukar menjadi kepompong. Dalam masa 1 hingga 2 hari pula, kepompong tersebut akan membentuk dan akan berubah menjadi seekor nyamuk dewasa. Dan seekor nyamuk dewasa inilah yang akan menyebarkan virus kepada manusia. Okey, kitaran ni mengambil masa lebih kurang 7 hari iaitu seminggu bagi seekor nyamuk dewasa untuk menetas daripada telur. Okey, seterusnya kita tengok apa yang nak kita belajar sebenarnya hari ini iaitu penyakit bawaan nyamuk yang disebabkan oleh dua jenis nyamuk. Yang pertama ialah nyamuk Aedes betina yang menyebabkan demam denggi dan nyamuk tiruk betina pula akan menyebabkan demam malaria. Okey, mari kita lihat simptom dan tanda penyakit demam denggi dan demam malaria. Okey, maksudnya kita tengok apakah tanda ataupun simptom yang menyebabkan seseorang itu dijangkiti ataupun cara kita senang untuk tahu sebenarnya seseorang itu telah dijangkiti oleh demam denggi ataupun demam malaria. Okey. Yang pertama kita fokuskan kepada demam denggi dahulu. Okey, tanda demam denggi yang pertama ialah demam panas di mana badan kita akan merasa sangat tak selesa sebab suhu badan kita melebihi suhu normal bagi manusia. Okey, yang seterusnya ialah sakit kepala. Sakit kepala ni maksudnya kita rasa tak selesa di bahagian kepala, iaitu kita rasa macam agak pening-pening, kita rasa macam kepala agak berdenyut dan yang akan mengganggu kerja harian kita. Okey, seterusnya ialah muntah, cirit-birit, sakit sendi. Okey, sakit sendi ni ialah sakit di mana kita merasa tubuh badan kita rasa tak selesa. Tak selesa tu mungkin di bahagian belakang tengkuk, di bahagian belakang badan, di bahagian bahu. Kita rasa macam agak lenguh dan pada masa yang sama dia juga mengganggu kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya ialah ruam pada kulit. Ruam pada kulit ni ialah tanda ataupun tompok-tompok merah pada permukaan kulit. Okey, cikgu dah sebut tadi 6 tanda orang yang dijangkiti demam apa? Okey, demam denggi. Okey, cikgu akan sebut balik. Yang pertama ialah demam panas, sakit kepala, muntah, cirit-birit, sakit sendi dan ruam pada kulit. Okey, bila kita dah tengok semua yang berkaitan mengenai tanda demam denggi, kita akan tengok pula tanda ataupun
simptom bagi demam malaria. Yang pertama iaitu demam panas, sama macam demam denggi. Yang kedua ialah sakit kepala. Yang ketiga ialah letih. Letih ni maksudnya kita rasa badan kita ni tak cukup tenaga ataupun kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu tugasan. Badan kita akan rasa lesu dan kita tak semangat untuk buat apa-apa sebab kita letih. Okey, seterusnya ialah loya dan muntah dan bengkak paru-paru. Okey, bengkak paru-paru ni adalah keadaan di mana kita rasa tak selesa pada bahagian paru-paru dan dia akan menyebabkan kesukaran bernafas juga pada masa yang sama. Okey, seterusnya ialah badan kita akan menggigil. Menggigil bila kita dijangkiti oleh demam malaria. Okey, itu merupakan 6 tanda demam malaria. Okey, cikgu sebut balik. Yang pertama ialah demam panas, sakit kepala, letih, loya dan muntah, bengkak paru-paru dan yang terakhir ialah menggigil. Okey, itu sahaja